warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saya kasihi Tuan Imam, tuan-tuan sedang hadirin yang dikasihi semua. Tuan-tuan, saya baru balik daripada Al-Ustaz dan program Doi mai sini. Doi mai sini lupa jalan. Alhamdulillah dapat juga dari Monty kat USM tu. Lupa kawan semayang kat dulu tu mai sini. Alhamdulillah semalam sampai pukul 3 pagi daripada Selangor, rupanya lagi meriah tuan-tuan. Hari Rabu daripada jemput ceramah. Oh, jadi gitu. Hari Rabu saya berada di Melaka, Bukit Katil. Bukit Katil kita pergi tengok apa berlaku. Mereka panggil penceramah di Petronas Air Krom. Dan alhamdulillah rupanya lagi lama lagi laku. Tuan-tuan, dengan susah hati, jangan rasa kita kalah. Dan semalam balik sampai pukul 3. Terus pagi tu ada program di kampung. Mereka buat jamuan. Saya sempat berada dengan mereka semua, anak muda ramai. Hampir lebih dekat 300 orang. Walaupun Pulau Pinang kita kalah orang tempat, kita menang 1 kursi aja. Tak puas hati lah gini-gini. Sebenarnya kita bukan kalah, cuma dia bertipu semua. Tipu gila-gila lah. Halo. Tu atas. Buat apa lagi? Ini saya sempat di Selangor 3 hari ni. Lepas balik ni tengok bini Sat. Pukul 2 lagi tolak terus pergi Selangor. Pukul 10 esok. Mana cerewetnya tu. Tengok ekor ni elok dah. Sama pula cerewet. Halo. Tengok ada bunyi tu. Ya. Dia tahu Ustaz main apa. Dia buat panggil. Tadi kereta nak ni kami nak risau. Kereta nak apa ada kereta 7 hari. Di Selangor kita sekarang ni cukup hebat. Semua masjid kita kuasai. Dan masjid semua boleh masuk. Di mana boleh masuk. Dan bila boleh masuk, mereka panggil saya pergi ceramah. Majlis Agama Islam Selangor panggil saya, kemudian bagi tauliah. Malam ni pun mengajak ada tauliah. Dengan duk halau aku. Mereka bagi tauliah, mengajak di Selangor lah. Jadi dapat masuk Selangor. Sebab baru ni saya ceramah di Murid sebelum pilihan raya tu. Dapat tauliah ni lama dah, 3 minggu dah. Tengah bagi salam tu, terus pengurusi masjid angkat tangan, Ustaz ceramah ni ada tauliah tak? Saya kata saya ada tauliah. Tuan nak kata apa? Tuan Haji nak kata apa? Tunjuk tauliah. Kalau saya nak tunjuk, Tuan Haji mai duduk dekat saya. Mai tengok. Dia pun mai duduk kan? Mai duduk, saya tunjuk tauliah. Oh, dia tahu Ustaz ada. Dia tak boleh lari dah. Balun berapi. Dia tak boleh lari dah. Macam mana kan? Kita ingat mungkin Murid kita kalah sebelum pilihan raya tu. Sebab kita kalah 2008, 300 lebih lah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita kempen sepenuh masa. Rupanya pacar kita hebat. Beza dengan orang Kedah, dengan orang Pulau Pinang. Pacar Selangor hebat sungguh, saya nak nampak tuan-tuan. Pacar Selangor. Halo.
Ini dalam. Halo. 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 Ustaz suara kuatnya. Halo, tak apa. Boleh dengar no? Sebab tak dengar tu UMNO. Allah Akbar. Nak cerita sikit lah, nak bagi kekuatan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan jangan susah hati. Di Selangor kita boleh masuk. Hari Jumaat lepas saya baca khutbah di masjid Jalan Kebun. Jalan Kebun ni Siti Dr. Siti Mariah. Kita menang majoriti 23,000. Tuan-tuan tahu orang Selangor buat macam mana? Baca mereka hebat sungguh. Beza orang kita. Baca mereka tunggu sampailah hari masa umum. Kita ni terus kata kalah tu, pakat balik tidur lah. Balik tidur lah. Kod dewan nak jaga benda. Tu yang mereka tipu kita. Mereka, Masya Allah, tunggu. Yang baca, yang duduk dalam tu, saluran 1, 2, 3 ni memang hebat nak. Ditarbiah sungguh. Kira kalau kira tak betul tu, ada titik belah UMNO tu, out dah. Titik belah pas kan, dua-dua ada out. Biar undur rosak tak apa lagi. Kira mereka memang diterima, bukan 2 hari kita banyakkan baca kita 2 hari kursus. Lepas tu piduk dalam tu kena derekah dengan ketua pusat mundi. Balik Lenur orang 14 tak sign pun tak apa. Kita duduk belagak kata kita boleh menang. Ni kawasan ni masuk Kedah. Mana baru duduk belagak boleh menang. Sebab itu menang lah kan. Duduk belagak itu. Saya 3 hari. 3 hari pergi kempen di Belatik. Di Belatik Sik. MTD tak gerak. Tak bergerak langsung. Itu macam mana nak menang? Pergi tolong Ustaz bakal ni. Kan? Tiap-tiap malam ada 2 ceramah lah. Satu tu Parlimen Sik, 2 ceramah. Macam mana kita nak terang manifesto kita? Lepas tu saya pergi, dia patok, okey Ustaz ceramah dekat kampung ni. Dia bagi saya ceramah live kali. Saya kata saya main ni kalau boleh atok lah 9 ceramah. Kita di Selangor tu setiap malam 6 ceramah. 6 ceramah. Ni pergi ceramah ni 20 minit, sana 20 minit sampai pukul 12.30. Tengok bagaimana mereka kontrol. Bergerak sungguh. Kita muhasabah diri Belatik Sik tu 2 ceramah aja. Saya pergi ceramah, lepas tu sebelum saya ceramah tu saya kata saya nak ceramah tadi 20 minit. Saya nak pergi sana pula ada satu lagi ceramah. Dia kata tak boleh Ustaz duduk sini. Sana dah ada dah. Saya kata kalau nak main satu ceramah biar aku tak payah main. Kan? Sepatutnya malam ni buatlah 6 ceramah. Kau tak nak buat macam mana Ustaz, nanti dia tak bergerak. Problem dia tuan-tuan. Dan mereka yakin kata kami boleh menang insya-Allah. Duk belagak tu. Kami boleh menang kali ni. Saya kata boleh menang ke? Orang dengar ceramah pun 20 orang. 20 orang. Kan? Kau nak buat apa poster pun tak. Tak apalah saya kata. Nampak ni problem ni kan. Kemudian saya ceramah, habis ceramah. Lepas tu ustaz ceramah pula. Kebanyakan penceramah bukan dia nak cerita manifesto kita. Yang ni silap kita tuan-tuan. Apa dia ceramah tuan-tuan? Dia nak tuan-tuan, kalau tuan-tuan sokong pemimpin yang fasik, neraka tempat dia. Ni nak mengajak masjid boleh ha? Kita nak kempen Pilihan Raya, kena cerita manifesto kita. Apa kita nak buat ni. Tak cerita langsung. Tuan-tuan jaga, tuan-tuan dia kata, ni ceramah ni. Saya habaq kat muzi, tolong habaq kat ustaz tu, tolong berhenti dah. Saya nak ceramah. Saya habaq tu kat muzi tu. Kan? Kalau nak cerita pemimpin kita ni macam ni apa sih kapiak apa semua ni. Kalau cerita macam ni, tuan-tuan, macam mana orang nak pangkah kita? Kan? Yang ni kita kena habaq dalam masjid ni, masjid dalam surau kita kena habaq betul tak? Sebab kita nak tarik undi. Bila cerita manifesto kita, apa dia manifesto kita, apa yang kita nak bagi, apa yang UMNO nak buat, macam mana, apa yang boleh kita buat, tak cerita langsung. Sampai hari 3 saya jumpa ada seorang UMNO tu, tahu tak manifesto PAS? Dia kata apa, kami kalau main pangkah UMNO, kami ni kapiak. Kami ni kapiak. Kami daripada kapiak, hampa duk pakat dengan DAP, dia kata hampa lagi teruk. Hampa ni patutnya parti ajaran sesat, PAS. Dia kata macam tu. Bila kata benda tu, kita tak ada hujah nak lawak. Tak ada hujah nak jawab. Bila tak ada hujah nak jawab, ustaz-ustaz kita semua jadi slow. Saya kata jangan bawa isu ini. Kalau boleh bawa isu manifesto kita, apa kita nak buat. Kita cerita, minat nak turun. Dia tak cerita langsung. Minat nak turun, tu nak turun, nak batai apa semua ni kan. Tak cerita.
Tak percaya tuan-tuan pergi tengok lah. Tak cerita. Bila tak cerita, saya duk rasa Kedah memang kalah semua. Banyak baru ni tuan-tuan, kita menang itu kan. Tapi kalah. Pasal apa? Kalah kita juga. Sebab tu bagi saya lah, Kedah kalah ni muhasabah diri. Ada orang hantar mesej kat saya tuan-tuan, paling kurang je orang menon. Dia kata apa? Pada muka dia kata, Ustaz Azizan, dia telah dihudud oleh hudud PAS. Tuan-tuan rasa macam mengamuk no? Potong kaki Ustaz Azizan, potong kaki. Dia kata dia telah dihudud oleh hudud PAS. Bagi seorang ustaz ni kekam tak kira lah. Tapi nak buat macam mana? Kalau berjumpa dia tumpuk rimbuk awal. Tapi kita tak boleh nak buat apa lah tuan-tuan. Sebab tu kita sebagai pejuang Islam, insya-Allah kali ni tuan-tuan, masjid mungkin di Kedah ni daripada ambil balik ni, hantar mesej Ustaz, saya di Sungai Tani tak boleh masuk lah. Tak boleh masuk sebab masjid mereka rampas balik. Ada cuma masjid beberapa tempat je. Contohnya di Bakar Arang, di Tikam Batu, ada satu masjid di Sungai Tani, Tamaria. Tu boleh masuk. Masjid ni tak ada harapan lah. Masjid Tanduk juga tak boleh nak masuk dah. Surau ni boleh masuk lah. Sebab tuan-tuan dengan tuan-tuan kutip duit buat sendiri apa semua ni. Ada masuk UMNO nak? Ada tu. Alhamdulillah lah. Boleh lah masuk. Tapi tempat ni tak boleh lah. Tapi Alhamdulillah, di Selangor kita kuasai. Semua boleh masuk. Bila kita semua boleh masuk tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak? Zulkifli Nordin, dia kata pasal apa kalah? Dia bertanya dia pasal apa Datuk kalah? Dia kata macam mana aku nak menang? Dia kata Masjid Shah Alam semua tak boleh masuk. Zulkifli Nordin tak boleh masuk. Dia pun guna sungguh. Orang kita guna sungguh. Panggil penceramah. Kalau saya pergi dekat Selangor tu masjid, dia kata Ustaz masuk ni Ustaz hentam tu betul. Kalau Ustaz tak hentam, kali ni yang panggil. Ustaz tengok. Jadi kita guna semuanya. Bila guna sepenuhnya rakyat faham. Bila rakyat faham, Alhamdulillah Zulkifli Nordin kalah 10,000 lebih. Dan 10,000 lebih. Dan saya tiap-tiap malam berdoa, ya Allah, bukan saja Zulkifli kalah, saya nak minta sangat orang yang tukar saya. Entah siapa? Fuad Zarkashi. Saya nak minta, ya Allah, bagilah dia kalah. Bagilah dia kalah, ya Allah. Dalam sujud kan minta. Rupanya dia kalah semua. Doa orang zalim ni makbul tu. Dia kalah, baru dia tahu langit ni tinggi rendah. Tuan-tuan tahu Fuad Zarkashi tu mengaji sekali dengan saya. Mengaji sekali. Satu usrah. Saya, Saifuddin Nisution, Nakai Jamat, kami geng tu dulu. Lepas tu Fuad Zarkashi, ada seorang yang Abu Bakar, ada lebih kurang dalam 10 orang. Mereka ni 3 orang ambil keputusan keluar daripada PAS. Saifuddin, Nakai, Fuad Zarkashi. Lepas duduk dalam UMNO, seorang ni nama Abu Bakar keluar. Kami tak lari, tetap dalam perjuangan. Bukan dia tak kenal saya, dia tukar 24 jam. Apa yang sign dia? Dia doa, ya Allah bagi dia kalah. Baru dia tahu langit ni tinggi rendah, Tuhan ada tak ada. Baru saya tulis balik mesej dalam Facebook dia. Saya kata, Datuk ingat masa Datuk duduk di atas, Datuk tak tengok orang di bawah. Datuk boleh buat. Ingat doa orang zalim mustajab. Saya tulis itu. Hantar melalui Facebook. Ada orang balas. Dia kata, saya pun sama. Biar pada muka Datuk. Rupanya dia tu Ustaz Naim. Ustaz Naim Kubang Buaya. Dia baca khutbah juga, kena tukar 24 jam daripada Kubang Buaya ke Semenyih. Tuan-tuan tahu berapa jarak dah? Hampir 180 km. Maksud dia pagi subuh dia kena keluar pukul 3 pagi. 3 pagi juga keluar daripada Sungai Buaya pada Sungai Buloh naik kereta Semenyih tu. 100 dekat 200 km. Tuan-tuan bayang tengok. Buat ke orang zalim macam ni. Tuhan tunjuk. Tak apa tuan-tuan. Sidang hadirin yang dikasih sekalian, itu kerja mereka. Tapi sekali ni tuan-tuan, kita kena bergerak dah. Masjid kita, siapa yang boleh kuasai masjid, guna semua masjid. Panggil, jangan kira siapa. Nak panggil. Kalau kita tak buat macam tu tuan-tuan, kita mesej tak boleh sampai. Nak sampai macam mana? TV semua mereka punya. Sepatutnya TV ni hak rakyat, dia tak? Tapi semua mereka punya, kita tak boleh masuk. Macam mana kita nak buat? Tidak, main baru dah. Apa tu? Ini tu boleh, tak tutup. Tak pakai tu. Tak pakai dah. Pakai mic tu. Boleh.
Ada berosak tak? Belak ni. Ni mana? Bukan sini, ni. Ni, attention lah. Ni dekat ni kalau dah toy panggil tu. Apa kita terus? Terus ajar dia bawah. Hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kalau tuan-tuan boleh kuasai masjid ataupun surau, guna sepenuhnya. Saya habaq semalam dekat bekas calon kita pematang berangan, ahli parlimen Tafsir Gulugong, sebab di Pulau Pinang masjid kita kuasai. Semua kita kuasa dah. Baru ni lantikan baru, pakak pi angkat tangan, Pok UMNO tak main. Mana ramai sangat Pok UMNO ni? Kalah habis. Jadi semua kita menang. Kita kuasai. Kita kuasai. Jadi saya habaq dekat pengusi kadun kita tu, guna sepenuhnya masjid. Kita tak ada kali ni panggil ustaz, kita tak kira dah. Sebab puak-puak ni memang tak sokong kita. Bila tak sokong kita, bukan dia tak sokong, kata kat kita je dah. Saya duduk meja panas, lepas kata apa kita, Ustaz duduk kempen-kempen ni, mana ayat hudud? Apa tahu tu? Mana ayat hudud? Ustaz ni mulut ustaz lebih teruk pada mulut babi. Orang yang kata tu orang kampung, bukan orang jantan, orang betina. Tapi kita tak kata apa, kita senyap je. Rupanya anak saya umur 12 tahun hafal Quran. Dia baca Al-Quran. Ada hudud Allah tu kan, dia sebut dalam Quran ni. Ini letak ayat hudud. Anak saya jawab. Makcik tu malu. Dia tanya, ni hang ngaji mana? Kat apa hang ngaji? Anak saya jawab, umur 12 tahun. Saya ngaji kat Pak Lah Badawi. Umur 12 tahun tu boleh jawab. Sebab kalau kita jawab, orang bodoh buat apa kan? Jadi dia tak mengaji sampai betul tua. Lepas tu semalam buat mesyuarat. Kita negeri Pulau Pinang kita kuasai, masjid kita kuasai, majlis agama kita punya kan? Penyelaras tetap penyelaras, walaupun dia kalah tapi tetap penyelaras, dia kuasai dul. Kita ambil tindakan betul-betul, buat macam mana Kelantan buat, macam mana orang Selangor buat. Pasal dia dekat-dekat 5 minit habis tu baru dia siap. Minta depan boleh ni kita ni. Halo. 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 Dah buka mana? Halo. Sampai tu. Halo. Ada. Dia boleh dengar. InsyaAllah. Mana dia? InsyaAllah di Pulau Pinang masjid kita kuasai. Bila masjid kuasai, saya bagi tahu dekat tadi ni kepada penyelaras kita guna sesungguhnya masjid dan mereka mesyuarat tadi. Kali ni masjid kalau tuan-tuan pergi belah Pulau Pinang, insyaAllah kita harap hebatlah ada kebangkitan. Sebab di Selangor tuan-tuan, mereka guna semua masjid semua berfungsi. Sebab kita kuasai. Saya habaq dekat penyelaras tu, takut apa? Dia kata, Ustaz, ni kalau kita nak tarik mereka. Nak tarik apa? 5 tahun kita kuasa. Cerita betul-betul nak cerita kata pemimpin kufur kata, ini masa ni dalam masjid, masa khutbah Jumaat tu. Cerita betul-betul. Masa kempen kan, kita cerita manifesto kita. Ni masa kempen duk cerita kata pemimpin kafir. Teruk kan, jenuh. Kita nak jawab tak boleh. Kalau semua ustaz macam ustaz, apa? Yang berceramah tu engineer pun dah. Ada yang pegawai bank nak cerita manifesto, dia bertanya, ni, duk cerita kata PAS, Parti Ajaran Sesat, duk sokong di AP. Engineer macam mana dia jawab? Kan? Ni, masa khutbah, masa kuliah, masa khutbah dia tak boleh lari. Kita cerita betul-betul. Mana pemimpin kufur, bagaimana pemimpin yang pilih macam ni, cerita betul-betul.
Dan Alhamdulillah, insyaAllah start daripada minggu depan kita kena main peranan betul-betul. Di Pulau Pinang lah, di Pulau Pinang main peranan betul-betul. Dan mereka takut, dia kata takut Ustaz tadi berreport majlis agama. Report apa majlis agama yang dipetua Saleman. Saleman orang kita takut apa? Kan? Kebanyakan orang kita. Lepas tu lepas, oh tengok Datuk Saleman. Apa nama yang dipetua majlis agama? Pejabat urus zakat, pengurusi dia, ilah dekat dia. Orang kita juga takut apa? Esko apa nama agama? Malik. Jadi guna sungguh-sungguh. Mereka pun nampak jalan, oh tuan 5 tahun bukan 5 hari kita nak merintah. 5 tahun. Dan di Selangor, mereka guna sungguh-sungguh. Sebab itulah Selangor boleh dipertahan. Kita dulu menang 7 ataupun 8 kerusi. Pas. Tapi sekarang ni dah bertambah kepada 15. 15 kerusi. Bila 15 kerusi, saya jumpa Dr. Rani baru ni. Kata, Ustaz, cuma suara abang je duk cerita kata bergaduh. Sebenarnya mereka pakai elok tuan-tuan. Mereka lantik Menteri Besar Selangor bekas Menteri Besar tu, lantik balik Khalid Ibrahim. Sebab dia memang cukup hebat management dia. Dan orang Selangor pun bila kata Khalid lantik, mereka penuh bagi kepercayaan. Dan insya-Allah tuan-tuan, kalaulah Selangor jadi contoh untuk PKR memerintah, Pulau Pinang DAP memerintah, Kelantan Tok Guru tak perintah, tapi ambil pula Ustaz Ahmad Yaakob, dia perintah. Kalaulah 3 ni perintah dengan elok, contoh kepada rakyat yang UMNO, saya yakin tuan-tuan, sekarang mereka bukan majoriti, mereka cuma 47% saja, kita 51% tuan-tuan. Tapi oleh kerana parlimen, dia ikut mana parlimen yang banyak, tu yang kita kalah. Kalau ikut majoriti, kita dah kuasai dah Putrajaya. Kita dah kuasai dah Putrajaya. Dan mereka kuasai cuma mengikut parlimen. Walaupun menang parlimen 50, 100, tetap juga menang. Maka mereka kuasai dah. Tapi mereka kuasai pun dalam keadaan yang gelabah tuan-tuan. Gelabah sekarang ni. Di Selangor tak ada menteri penuh. Sebab apa? Mereka duk ingat, mereka boleh kuasai, kita pun tak target boleh menang tau. Selangor ni takut tak, memang tak menang. Kalau serangan, bukan saja serangan, setiap orang tu India malam mengundi live tu saya tanya RM1,000. Anak baru tak tahu, RM1,000 kena bayar. Lepas tu kena ada aku janji pula. Macam di Kelantan, mereka bagi duit, angkat tangan. Saya wallahi wabillahi watallahi kena sumpah tu nak sokong UMNO. Kalau tak sokong, ada yang sampai nak cerai, talak. Itu memang dia. Allah kata apa tu? Dia cikgu. Tapi tak apa, kan? Di Selangor, India memang dapat, kita India lebih kurang dalam 20-25% ya sokong kita. Tapi Cina lebih kurang 98%. Dan orang Melayu tak ubah. Bila orang Melayu tak ubah, Cina sampai dekat 98%. Tu yang kita boleh majoriti. Pandan saja 35,000 tak silap saya. Pandan yang kita target memang tak boleh menang, tapi boleh menang. Bukit Katil, Ali Rostam punya angkuhnya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, mereka tak ingat Allahumma malikal mulk tu'til mulka mimman tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Nya akhir ayat. Allah ada kuasa, Allah boleh ambil, Allah boleh tarik. Ni Ali Rostam, dia duduk belagak sombong sangat. Dia tak ingat kan? Masa dia akan jatuh, Tuhan dah tetap dah. Dia jatuh tuan-tuan. Dengan majoriti hampir dekat 4,000, 5,000. Dia ingat dia tak kalah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau pergi dekat Melaka, lalu saja Bandaraya Melaka tu, ni tiang ni Ali Rostam dia bubuh lampu tu. Lampu tu hak dia punya tu. P137 Parlimen Bukit Katil. Datuk Seri Tantri dah. Ali Rostam, calon anda. Kira memang tak kalah lah. Kira bila malam lampu terpasang. Bukan satu, semua tiang sampai bandaraya. Kita tengok dia duduk belagak kata dia boleh menang, tapi Allah Maha Kuasa kalah dia. Sebab tu insya-Allah tuan-tuan, kita sekarang ni kita kena buat kerja. Buat kerja macam mana? Kita dah sampai basis. UMNO ni tuan-tuan dalam keadaan gelabah lah. Bulan 10 ni ada pemilihan. Tuan-tuan tengoklah akan berlaku kucak-kacir. Adik ipar saya kuat UMNO, saya tak tahu. Semalam jumpa dia main ziarah saya. Dia kata, "Oi, menang syurah." Syurah apa dia kata? "Aku punya menteri seorang tak takut." Dia kata, "Apa Najib bin lantik menteri Mangkuk Ayun?" Dia sendiri kata. Saya tolong habaq tuan-tuan. Sebab apa? Menteri yang lantik tu memang tak ada kriteria. Kalau tuan-tuan tengok Datuk Hassan Malik, tuan ingat tak? Hassan Malik tak ada? Tuan-tuan kita pun tak kenal Hassan Malik. UMNO dengar.
Biar Bi dengar Bi tak apa. Kita dah TV tak ada kan. TV tak ada, radio pun tak ada kan. Yang cara dia macam ni ya. Takkan nak suruh ceramah dalam hutan. Okey. Tak kira apa. Kita kena habaq juga Malaysia ni. Sebab kalau tak habaq, siapa nak cerita tuan-tuan? Nak suruh tuan-tuan cerita, tuan-tuan berani ustaz nak cerita. Tu Adam Adri tu kena tangkap lah tuan-tuan tengok. Ni saya pun SB, duk cek ada SB ni. Dah bangkat dengan tu. Nampak tu 3 orang pegang tadi tu. Hadirin yang dikasih sekalian, tak apa, itu cerita sikit tentang apa yang berlaku pihak raya ni. Jadi tuan-tuan, jangan rasa kecewa. Kita majoriti tuan-tuan, 51% patutnya kita boleh mawentah. Jangan rasa Allah kalah lah, memanglah kan. Saya pukul 10 tu tengok-tengok dia kata Kedah kalah. Saya fikir balik, memang tiba ada kelebihan dia kalah. Biar kita kalah, mungkin kita boleh atok strategi. Boleh atok strategi balik. Kalau kita duk menang tuan-tuan, duk belagak tu kan. Dulu orang kita menang, tak buat kerja. Bila tak buat kerja, dia duk keli nak jawatan. Itu yang kita tak mau. Biar kita kalah, bawa ada muhasabah diri, bangun balik insya-Allah. Kan? Di Pulau Pinang tu, insya-Allah saya duk nampak sekarang ni masyarakat dah buka mata. Di Selangor, UMNO tak berani cakap langsung lah. Kalau tuan-tuan tengok dekat apa nama Shah Alam tu, semua cawangan kita saja tubuh hebat lah. Cawangan UMNO boleh tutup itu kan. Tu di Selangor. Dan sekarang ni tuan-tuan, Terengganu kita kalah 2 kursi aja. Kita nak boleh menang dan kita akan buat partition pilihan raya. Saya di apa nama Perak baru ni 2 hari lepas suruh kempen. Saya ditempatkan di Manjui di kawasan Hanzalah tu apa? Husni Hanzalah. Husni Hanzalah tu apa? Husni Hanzalah. Husni Hanzalah tu apa nama tu? Manjui. Dun Manjui tapi parlimen Tambun yang Siti Aisyah masuk. Saya di tempat situlah 2 hari kempen. Yang lawan dengan tu Asmuni tu ialah seorang Ustaz Zaid nama dia. Ustaz Zaid tu lah. Saya pergi kempen. Tuan-tuan tahu apa masalah kita kalah di Perak. Malam tu dia letak 4 ceramah untuk saya. Saya ceramah-ceramah yang pertama okey, yang kedua okey, yang ketiga terus tak boleh. Tuan-tuan tahu apa sebab? Orang PAS kita Mereka tak bagi. Tuan-tuan tak bagi saya ceramah. Saya pergi jumpa apa nama yang berhormat betul lah yang bekas Adun Manjui. Pasal apa saya tak ada ceramah? Kata Ustaz, ada JK PAS kawasan tak bagi. PAS kawasan Manjui tak bagi. Tuan-tuan tengok sama-sama PAS berkelik. Untuk macam mana nak menang? Kalau 36 kursi, dia pun nak undi ya. Manjui tak aktif langsung. Allah tu yang kita muhasabah diri banyak sangat lah. Mereka tak bagi Perak kita, walaupun Perak 31 kita 28 je. Tak apalah, kita akan buat partition insya-Allah. Kalaulah Perak boleh jatuh, kita kena bergerak betul-betul lah Perak. Dan di Terengganu kita target memang boleh menang. Di Terengganu daripada tempat saya 2 hari di Cukai. Di Cukai tu kita sepenuh masa tuan-tuan. Di Cukai tu masuk semua ni, semua kampung. Tuan-tuan alhamdulillah bila masuk Cukai menang. Cukai menang tuan-tuan tahu. Cukai menang, Rantau Abang pun menang. Dun apa nama parlimen Dungun tu, lepas saya di situ turun bawa pergi Dungun, kita penuh masuk serang semua. Masuk. Saya ceramah setiap hari 6 ceramah. Malam 6 ceramah, 12 ceramah. Macam bayang tengok, bukan main-mainnya, kerja sungguhnya. Alhamdulillah Dungun kita boleh menang, parlimen Dungun yang kita tak jangka boleh menang. Tu. Kita sini Bandar Baru je nak. Terus no. Tu tuan-tuan di rumah boleh menang, dia duduk belagak tu tak menang. Sebab tu tak apalah. Ayah saya termenung tuan, dia umur 76 lah. Dia duk kata dalam hati dia, aku kalau nak mati pun dia tahu bagi UMNO kalah jadi ya. Sampai macam tu tau. 76 dia tahu aku ni mungkin 5 tahun lagi tak dan wah. Tapi aku nak dia tak jatuh-jatuh. Tuan-tuan kita tengok masa meja panas tu memang meriah tidak? Memang meriah. Anak muda kita memang meriah. Tapi orang saluran satu kalah semua. Saya nak buat tasik pelugong, saluran satu kalah. Saluran 2, 3, 4 menang. Cover pun cover 50, cover 20. Tak boleh nak cover. Bila kali nak cover tu yang kita kalah sebab India banyak. Kita kalah 3,000 di tasik pelugong, 3,000 di Kepala Batai. Sebelum ni Kepala Batai 11,000 majoriti BN, 3,000. Ni tapi yang heran ni Bandar Baru ni pasal apa boleh kalah sampai 2,000 lah. 2,000 lah. 1,800 tu kat 2,000 lah. Dulu kita menang.
Oh Allah. Tangan ringan hantar menang lah Syekh. Macam mana tu? Macam mana? Tapi ada salah tu juga kan. Nanti tak gerak tau. Tak tahu lah. Saya man. Sepenuh. Man 3 hari saya pergi masak dah. 3 hari. Tuan-tuan bayang balik tu 3 hari. Kempen di apa? Lunai. Kempen sungguh-sungguhnya bukan main-main tu. Sampai Zohor tak keluar. Menang 9,000 majoriti. Alhamdulillah kan. Tak ada ingat boleh menang lah sini. Kita boleh ingat tak kira dia menang ni kan. Orang jadi esko dah kan. Apa Ustaz kali ni nak buat ke Ustaz? Apa? Tu bukan kerja kita. Tu insya-Allah tuan yang dikasih sekalian. Okey, sebagai tazkirah saya pada malam ni disebut sebagai sakaratul maut. Nabi SAW kata apa? Fa'ayul mu'minun al-aqiyas. Siapakah orang yang paling cerdik? Orang yang paling cerdik bukan orang ada PhD tuan-tuan. Bukan ada doktor, bukan ada engineer, bukan. Tapi apa dia? Aksiru lil mauti zikra. Orang yang banyak ingat mati. Wa ahsanu isti'dada. Bila dah banyak ingat mati, maka dia buat elok dengan ibadatnya. Kita ni bila sebut mati aja, tension lah. Sebut mati. Mati ni benda yang pasti. Sampai masa Tuhan ambil. Baru ni kawan saya selalu duduk di depan macam abang. Umur 36. Mengajar Masjid Batu. Duduk depan. Rupanya dia ni lepas kuliah Masjid Batu, dalam kereta adalah raket badminton. Raket badminton ada. Habis kuliah, main badminton. Habis kuliah main badminton, tak pernah miss, kira sihat lah. Dia balik, tuan-tuan baru ni, balik-balik dia kena serangan jantung. Beza tuan-tuan, pertama serangan jantung, satu lagi apa tuan-tuan? Sakit jantung. Sakit jantung ni kita boleh pergi cek, sebab kita tahu serangan dia tak bagi simptom, terus jalan. Dia kena serangan, dia naik motor masa tu, raket dah belakang, baru habis main di Logoh Raya. Berhenti motor, tungkat, duduk tepi, kena pegang. Kemudian dia tak tahu nak buat apa, dia angkat takbir. Allahu Akbar, dia sujud. Orang agak berhenti, tengok dia mati tepi Logoh Raya, tengah sujud. Tengah sujud, tuan-tuan tengok. Hidup kita ni kalau kita buat baik, Tuhan ambil penghujung pun baik. Penghujung baik. Mati sujud, mati serangan jantung, dia pegang, tengah sujud. Dia abang Ustaz, hadut depan Ustaz kenal tak? Tak boleh. Lihat kan? Mati Ustaz, kena serangan jantung, tepi Logoh Raya, tengah sujud. Tuhan ni elok. Sebab tu tuan-tuan, kita ni ingat mati bukan melemahkan kita bagi kuat. Tapi UMNO, dia tak ingat nak mati. 56 tahun lah, dia rasa boleh hidup lama. Rasa hidup tu yang duk berapa lagi hidup ni. Saya di Selangor dia kata, Ustaz kalau boleh main selalu syong. Saya kata nak main selalu apa? Betul. Pergi balik 1.20. Kalau free boleh main. Ni UMNO tak mau, mereka banyak tu orang mana baru ni banyak. Orang nak bagi tol free tak mau. Sonok ni. Ni tuan-tuan tengok ni, elektrik naik pula. Roti naik dah. Gopang, Gardenia. Dapat tuan-tuan semua tak makan roti. Makan nasi semua. Ni nak naik pula GST, tuan-tuan tahu GST. Tuan-tuan masuk mana-mana restoran yang dikuasai oleh barat lah, semua GST kena. Ni tuan-tuan tahu tak tol ni? Dekat tol kita ada R&R. Kita beli buah tak apa. Tuan-tuan tengok esok kita beli ayam semua kena cas. Dia keluar dah. Saya pergi tengok jumpa tu, tengok dia tulis dah. Untuk dicas 6%. 6% tu. Tak apa orang kaya. Biar kena habis 6%. Lepas ni tak tahu lah. Minyak yang 97 dia naik sampai RM2.94. Dulu daripada 26, 29 lah. Ni nak naik masa pihak raya lepas-lepas tu RM3. Satu ni minyak ni RM1.94 ni. Tunggu masa aja. Tuan-tuan tahu pasal apa? Masa pihak raya semua GST syarikat-syarikat ni bantu UMNO semua. Bantu. Lepas pihak raya ni depa ni naik menteri. Meswah. Datuk ingat tak kami bantu? Datuk ni projek ni tolong dulu ni kira duk minta kan ni semua ni minta ni. Khairi nak jadi menteri ni semua ni. Semua tik ke dah duit semua ni. Tu sebab tu kita yakin tuan-tuan, depa nak ni lagi teruk akan jatuh lah. Kita kena doa banyak-banyak dan kita kena buat kerja. Depa tak ingat masa nak mati, tapi kita tahu Tuhan akan ambil nyawa kita bila-bila masa saja. Kan? Tapi kalau kita tahu kita kena bersedia. Bersedia macam mana? Wa ahsanu isti'dada. Perbaikkan akan amalan kamu. Bukan perbanyak. Ini banyak tapi tak ada kualiti. Itu rugi kita. Saya nak tanya tuan-tuan sebagai pejuang Islam, tuan-tuan tinggal selalu tak? Ataupun tuan-tuan buat selalu tak sunat duha?
Jarang buat. No. Surat sunat duha ni murah rezeki tuan-tuan. Kalau boleh masa habis semayang tu, tuan-tuan angkat tangan doa. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu. Doa ni, ya Allah, jika sekiranya rezeki daripada langit, turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Jika daripada bumi, keluar untuk aku. Wa in kana fil bahri fa atli'hu. Jika daripada laut, timbul untuk aku. Wa in kana ba'idan faqribhu. Jika jauh, dekatkan untuk aku. Wa in kana haraman fatahirhu. Jika haram, sucikan aku. Wa in kana mu'siran fayasirhu. Jika susah, mudahkan aku. Saya jumpa wali Allah, dia tambah, ya akhi, zid, dia kata tambah. Wa in kana fi aidin nas fa'atini. Tuan-tuan faham? Ya Allah, jika sekiranya di tangan-tangan manusia, bagi kat aku. Murah rezeki, tak percaya apa buat. Buat tuan-tuan. Doa kalau tak boleh Arab, doa Melayu. Ya Allah, lepas semayang sunat doa. Lepas tu doa, ya Allah, jika sekiranya rezeki daripada langit turun untuk aku, ya Allah. Jika daripada bumi keluar, daripada laut timbul, daripada jauh dekat. Haram elok. Kalau susah, bagi senang. Kalau di tangan manusia, bagi kat aku, ya Allah. Murah rezeki tuan-tuan. Saya pernah tuan-tuan, dalam poket nila tak ada gaji 1 tahun. Tuan-tuan tahu apa? Saya pergi baru ni di sekolah. Mereka kacau sekolah di jalan baru. Mereka telefon, macam mana boleh Ustaz Abdullah Khairi tukar main jalan kebun. Macam mana boleh tukar? Lepas tu pasal apa dah status dia, rupanya ambil cuti tanpa gaji ni tak approve lagi. Mereka tak approve lagi saya. Mereka dah kacau saya. Sebab saya naik kempen. Saya tak nak kacau, apa pun gaji tak ada. Mereka kacau ni. Mungkin kalau saya pergi daftar, Zan sabar. Saya nak ingat, saya nak pergi daftar, saya nak abang. Kalau ada ni tolong abang. Saya nak pergi daftar untuk daftar saja. Tahun depan nak daftar, lepas tu saya nak tuang. Sebab kerja kerajaan dia tak boleh nak buang. Dia tak nak buang. 3 bulan tapi dia akan hantar notis. Saya pergi daftar pula, tu saya tuang pula. Kan? Lepas tu dia hantar pula, saya pergi daftar pula, saya tuang pula. Dia tak boleh buang pula. Kan? Kalau dia buang, mana boleh nak buang, saya pergi daftar. Kalau tak daftar, maksudnya dia boleh buang lah. Kan? Sebab tata tertib. Kalau dia pernah ambil dia kata tertib, memang saya tata tertib tau. Tata tertib. Tata tertib, tuan-tuan tahu tak tata tertib? Gaji tak naik 3 bulan. Gaji tak naik. Bukan saya gaji tak naik. Penilaian prestasi tak ada. Semua tak ada. Punya teruk metode tu. Nak halang semua metode tu. Tak apalah. Tapi rezeki Tuhan bagi. Pernah pegang-pegang paket. Apa pun tak ada. Banyak ustaz kaya. Naik Camry tu. Camry tu bini aku punya. Baru ni balik daripada Kuala Lumpur. Kena tahan tuan-tuan. Kena tahan dekat Seri River. Kereta India. Kena cerita tuan-tuan. Hantam belakang. Hantam-hantam saya keluar. Keluar dia tok ni, screw driver tu ni. Apa ada dia kata? Saya kata tak ada apa. Tak percaya cek. Dia cek. Cek. Hayya dia kata. Bukan hayya, dia kata hayya. Hayya. Kereta besar saja, apa pun tak ada. Saya kata ada apa, aku bukan ada apa. Bukan yang menghormat apa. Cek lah. Tak ada apa. Belah-belah. Kita pun pegang belah. Bukan. Tengok tak ada apa. Tengok dalam kopi ada 200. Tuan-tuan, rezeki milik Allah. Saya pegang 200 tu, saya tengok muka mak saya. Mak aku ni tak ada duit. Ambil duit tu, mak. Nak cek bagi. Dah hang ada duit ke? Dah mak ambil. Bagi kat dia. Dia ambil, masih ada. Hang ni bukan ada duit sangat. Tak apa. Kita punya Allah tak ada duit. Tiba-tiba orang telefon. Ustaz, kita ada free lah malam ni. Tak ada apa. Belum masak, buat forum di Teluk Intan. Allah, minyak nak pun dah tul kena bayar. Kan? Tak apalah, kita pergi lah di Teluk Intan forum dengan seorang penceramah di sana. Forum dia bagi cek dalam sampul. Rupanya rezeki ni tuan-tuan bukan milik manusia, milik Allah. Satu lagi, kalau kita buat baik dengan mak ayah kita, doa mak ayah mustajab. Dia bagi sampul tu. Kan, saya pun balik lah. Balik bini abang, bang, beras tak ada. Abang ingat ustaz kaya lah. Tak pun tak ada duit. Beras ada. Loh, tak tahu apa, tak ada duit. Tak apa. Bini ambil duit bagi. Bini kerja, alhamdulillah. Lepas tu sampai dekat kedai baru tanya. Loh, mereka bagi sampul. Aku tak tengok berapa. Saya balik terus buka sampul. Saya fikir, ya Allah, Teluk Intan ni mungkin kau bagi 400 lah. Kan kita nak tolak minyak kan. Tak apalah. Rupa-rupanya kita bagi kat mak kita 200. Kita yakin dengan janji Allah. Tentu dia bagi berapa?
4,000. Oh, Akbar. 200 bagi Kak Mak, yakin dengan janji Allah. Allah ganda 4,000. Saya pegang tu, ya Allah, 4,000 makan sebulan. Kita tak yakin tuan-tuan. Ada yang dikasih. Sebab tu kalau boleh, wa ahsanu isti'dada, buat baik, perelokkan amalan kita. Sembahyang sunat duha, buat tuan-tuan, berjuang Islam. Tuhan uji kita. Quran baca, apa surah yang kita selalu kena baca? Kalau boleh mati, duduk di rumah saja-saja, baca suratul Mulk. Baca selalu. Wa hiya mani'atun min azabil qaf. Allah jauh daripada azab kubur. Tabah tu, surah Tabah. Tapi kita ada, tuan-tuan. Kita bangun pagi, lebih seronok baca Sinar dengan Putusan Malaysia. Tidak. Ada pokok nak ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi. Lepas tu carilah surah, apa nama, surah Sinar ke apa lah. Sebab yang tu dah di antara baikkan amalan kita. Kita nak ingat mati kan. Wa ahsanu isti'dada. Buat baik, bagi elok. Semayang bagi elok, zikir bagi elok, buat bagi elok. Bukan maksud berbanyak, bagi elok. Berbanyak pun boleh juga, tapi bagi elok. Bila elok, kita harap kita dapat kebaikan selepas tu. Saya nak cerita ada seorang hamba Allah. Dia dicerita dalam Sakaratul Maut, Dr. Ain Al-Qarni. Pemuda ni dia naik kereta, tengok. Bila dia naik kereta, dia buat apa? Dia akan buka radio. Tapi dia tak buka radio, dia akan pasang CD yang ada ayat Quran. Selalu ayat Quran. Tengok, dia selalu dengar ayat Quran, dengar ayat Quran, dengar. Tuan-tuan tahulah, anak muda naik kereta bukan nak lari 90. Macam saya ni, paling kuat 18. 18. Saya baru nak ambil driver seorang, anak muda umur 19. Kita letih lepas ceramah sampai 6 ceramah, kita tidur kan. Hang bawa pelan-pelan dah kan. Apa tak apa Ustaz tidur. Kita jaga-jaga, tengok divider pun tak nampak dah. Oi, hang bawa berapa ni? Tengok-tengok 24. Lagi dah kan. Dia kata, "Weh, slow sikit, aku ada 6 anak, hang nikah dah lagi." Tak apa. Bayang tuan-tuan, kalau batu besar ni jatuh tindih, habis. Raibnya. Mana ada ni lah. Kan? Dia punya lajunya. Saya nak cerita tuan-tuan, dia laju, budak ni laju accident. Bila accident koma, bila koma duduk dalam ICU. Dalam tengok daripada peribadi tu tak ada harapan lah. Tunggu masa aja. Dengan izin Allah, ketika dia nak mati, dia baca balik ayat yang dia pasang dalam kereta. Sedangkan dia tak hafal Quran. Tapi tengok, dia duk dengar benda baik Tuhan tunjuk masa nak mati. Dia baca balik apa yang dia dengar dalam kereta, satu-satu surah tu. Macam dia hafal. Tuan-tuan tengok. Benda yang baik tuan-tuan, kita nak balas baik masa nak mati lah. Yang tu yang kita nak. Berbanding dengan ada seorang hamba Allah, ayah saya cerita, masa dia nak mati di kampung. Duduk tidur ni, ayah main ziarah, dia duduk agai. Tuan-tuan tahu agai? Saya pergi ceramah baru ni Bukit Katil. Sebut ragai, lepas duduk tengah malam. Dah lah sebut ragai. Lepas tu, hampa tahu tak, kita kalau nak kucuk, saya kata paling mudah orang lelaki jaga. Kemudian orang perempuan tu ronot masuk ke bawah. Baru mampu ronot dah tak apa. Kita keluar ronot ragai. Mula-mula kontrol, lepas tu tak boleh kontrol kan. Saya kata dia duduk agai. Agai tu lah. Dia pegang ni kerak. Nak mati. Ayah tanya bini dia, awak suami teruk macam ni? Tak tahu lah Ustaz. Ada amalan apa tak pelik-pelik? Tak ada. Kalau nak tahu tanya ni, kawan baik dah. Kawan baik dia tak? Duduk cerita. Pasal apa Ustaz? Awak dia duduk angkat tangan ragai. Ustaz, kawan ni kawan baik saya. Tapi saya nak cerita dengan Ustaz. Dia masa muda ni, tahun 60-an. Tuan-tuan tahu tak 60-an? Rumah mana ada rumah batu? Rumah semua rumah kayu kecil dia. Bila rumah tu menikah, dia lah main peranan. Dia bawa geremit. Tuan-tuan tahu tak geremit? Dia pergi tebuk lubang hak bilik pengantin tu. Dia duduk pergi skoden. Skoden tak ada skoden. Dia duduk gendak. Duduk gendak tu. Dia nak mati, Tuhan tunjuk apa yang dia buat masa muda. Duduk agak macam tu. Allahu Akbar. Kita tengok. Tu yang kita takut. Sebab tu kalau boleh, apa kita buat, kita kena bertaubat kepada Allah. Ini kita nak. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Aku dah silap ya Allah. Minta Tuhan ampun dosa. Kita takut Tuhan balas masa nak mati, masa nak sakaratul maut. Yang ni yang kita takut. Sebab tu wa ahsanu isti'dada, perelokkan akan amalan kita.
Kalau ada yang lepas buat, astagfirullah. Kalau ada hak sokong UMNO tu, taubat semua. Ada sini hak sokong UMNO masuk kita. Tuan-tuan, taubat semua lah, kata tak mau dah. Sebab apa yang mereka buat tak elok tu kita tanggung, tuan-tuan. Kita kena ingat, apa yang mereka lari duit rakyat, kita juga tanggung. Sebab kita yang sokong dia naik jadi pemimpin. Tuan-tuan yang nak menjadi dia lepas tangan, dia tak ada. Kita kena ingat, apa yang mereka buat tak elok aja, kita yang tanggung. Sebab kita lantik walaupun satu undi. Sebab tu orang yang beriman pada Allah, dia fikir sini, fa'aksiru lil mauti zikra, banyakkan ingat mati. Bila ingat mati, dia perbaikan amal dia. Zikir elok, la ilaha illallah, subhanallah, elok ingat Allah. Satu ayat yang saya nak bagi tuan-tuan, kalau jumpa orang yang nak marah kita, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, sebut tahassantu bihisni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang ni saya amal selalu, tuan-tuan. Tengok orang musuh kita nak marah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, genggam tangan, tahassantu bihisni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Musuh takut dengan kita. Amal lah, tak hari kena amal. Musuh kita banyak. Tengok, tambahlah baru habis lagi baru pengang. Kita kena amal. Sebagai pejuang Islam kena ada persiapannya. Kalau tidak, ya Allah, musuh ni dia boleh buat apa saja. Di antaranya sihir, santau dan sebagainya. Kita kena prepare. Sebab tu pejuang-pejuang Islam, perbaikan amalan kita bagi elok. Di antara apa lagi? Kalau boleh tuan-tuan yang ada duit ni, pergilah sekali tengok rumah Allah. Di Mekah. Saya baru balik tak saat ni, sempat ziarah di Sungai Petani. Tengok ada jamaah saya nak bertolak 28 hari bulan ni nak pergi umrah. Sebelum nak pergi umrah, mereka nak pergi singgah di Mesir. Singgah 5 hari. Tua-tua semua. Saya tahu ni pakcik nak pergi mana ni? Nak pergi Mesir. Pakcik tahu dah Mesir tu tak mana? Nak pergi Aswan. Tuan-tuan tahu tak Aswan tu tempat apa? Tak? Tempat tak tahu Aswan tu tempat tu. Dia naik boat ni lah. Atas tu ada tarian gelek. Bukan gelek tu, yang fukuk saja. Dia kata, pakcik nak pergi tu 5 hari pakcik. Waktu pergi umrah ni kebiar hilang dah. Ya astagfirullahaladzim. Dia nak pergi situ dulu. Nak pergi Mesir, tak apalah kalau boleh lah tuan-tuan. Kan? Mereka ni pergi umrah dulu, lepas tu singgah di Mesir. Waktu pakai habis umrah habis macam tu. Saya apa kat ustaz tu? Ustaz, pergi Mesir dulu. Lepas tu baru pergi umrah. Mereka nak pergi umrah dulu. Dah umrah, dah bertaubat, semua dah habis dah. Lepas tu pergi tempat bang tu, lingkup habis. Dia kata pergi Mesir dulu, lepas tu baru pergi umrah. Dah beli tiket dah lah, macam mana? Tak tahu tuan-tuan. Tapi pakcik-pakcik ni, ada seorang tu saya jumpa dia. Dia kata, ustaz, saya dah jumpa ustaz ni, saya nak cerita ustaz. Ada seorang kawan saya ni, dia 7 kali pergi haji. Umrah, 3 kali haji. Tapi dia ni, bila kita buat amalan, kadang-kadang kita sombong, tuan-tuan. Ingat tak? Apa yang di luar, itu di dalam. Kalau kita dengar ceramah, muka macam jebol, hati kita jebol. Sebab apa yang di luar itu di dalam kita. Di Mekah pun macam tu. Kalau tengok pi duk beletak, itu dalam dia. Duk komplain, itu dalam dia. Hati dia bersalah. Dia ada seorang pakcik ni dah 7 kali pergi umrah, 3 kali haji. Hebat tak hebat? Pakcik ni, aku ni hebat sebab aku dah pergi dah. Tapi Tuhan uji, tuan-tuan. Saya nak cerita, yang ini berlaku dekat saya bawa juga ada seorang pakcik yang macam ni lah. Bahawa Tuhan uji macam mana orang yang dia buat ibadat ni kerana sombong, kerana nak tunjuk ke orang, bukan untuk berbaik, walaupun dia dah 10 kali. Macam mana tuan-tuan? Kami bawa mai dekat Bir Ali dan niat siap, terus bawa. Saya dah di Bir Ali tu, miqat di Siabak. Mungkin tuan-tuan yang lelaki, tolong tengok kok pakai seluar sepeda. Sebab dalam ihram tak boleh pakai seluar sepeda. Jadi kena cek lah. Saya tak tolong cek, jangan suruh bini cek lah. Tak payah, tolong. Cek sendiri. Semua pakai cek. Okey tak? Okey. Okey, niat ikut saya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Semua ikut Batu yang perempuan, tolong niat apa tau? Bersyarat. Pernah dengar tak? Tuan-tuan pernah dengar tak? Tuan-tuan tak pernah pergi, tak tahu Sebab tu kita kena mengaji bab ni, baru tahu niat bersyarat macam mana. Orang perempuan dia kena niat di miqat. Jika sekiranya dihalang oleh sesuatu, maka halal bagiku. Tambah last sekali. Maksudnya kalau kita nak kereta tu dah niat, tiba-tiba mai haid.
kita kena niat di miqat. Sebab kalau masuk tak niat, kena bayar dam. Jadi kena niat, walaupun haid kena niat. Masuk Mekah, kita boleh tawaf dah dalam haid? Tak boleh. Kita kena duduk di hotel sampai kering. Bila habis kering, barulah kita pergi tawaf, kita sa'i, kita tahlul. Katalah tak kering sampai nak balik, kena tawaf dah? Tak ada lah, dah halal bagi dia. Maksud dia kita balik tentu jadi ziarah, ha? Jadi ziarah ya? Ataupun niat, tak ada apa. Pipi dekat Mekah, nak kencing, tengok mai haid. Boleh pergi tawaf tak? Tak boleh.